Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kali ini kita telah pun sampai ke unit ketiga, iaitu berkenaan dengan geometri. Okey, so geometri ni banyak digunakan terutamanya dalam nak melakukan surveying dalam bidang astronomi, navigation dan juga building. Okey. Kita cuba tengok apakah learning outcome yang patut dicapai oleh pelajar untuk subtopik yang pertama bagi bab geometri. Okey, so yang pertamanya adalah identify parallel and perpendicular lines, draw parallel and perpendicular lines. Okey, pelajar patutnya boleh kenal pasti dan melukis garis selari dan garis berserenjang. Okey. Yang ketiganya adalah identify the different types of angles by considering the size of angle. Number 4, estimate the size of given angle by considering the type of angle. Dan number 5, obtain required angle by using the properties of angle. Okay. Dua learning outcome pertama tu berkenaan dengan lines. Dan 3 lagi di bawah tu adalah berkenaan dengan angle ataupun sudut. Alright. Okay, subtopik pertama, 3.1 adalah berkenaan dengan straight lines and angle. Kita tumpukan pada straight line terlebih dahulu. Okay, straight line ataupun garis lurus. Okey, boleh lihat pada jadual ini. Okey, kita akan melihat beberapa jenis garisan. Okey, yang pertama lines. Okey, lines are one dimensional. This means a line has infinite length but no width or height. Okey, a line contain an infinite number of point. Okay, so garis ni adalah berbentuk satu dimensi. Okay, dia sebenarnya adalah sambungan titik-titik yang tak terhingga. Okay, infinite number of point. Maksudnya, kalau kita sambungkan titik-titik tu, kita akan dapat satu garis lurus. Okay, kita sambung titik. Alright. Okay, so terbentuklah satu garis lurus. Okay, seterusnya ray. Okay, ray ni apa pula beza dia? Okay, ray ni dia ada starting point dan direction dia. Dia ada dia punya arah. Beza dia ray ni dia ada arah dan juga titik permulaan dia. Okay, berbeza dengan line tadi, ray ni dia ada starting dia dan kat hujung tu arah dia kita tandakan dengan simbol anak panah. Alright. Seterusnya adalah line segment. Okay. A line segment is the set of all points that lie between two distinct points on a line, including the point themselves. Okay. Alright, line segment pula dia ada starting dia dan dia ada dia punya ending point dia. Alright. Berikutnya perpendicular. Perpendicular line ni adalah dua garis yang bersilang dan membentuk 90 darjah. Okay. Syarat untuk dua garis tu dipanggil perpendicular. Dia mesti membentuk 90 darjah apabila dia bersilang. Okey. Kalau dia just sekadar bersilang sahaja tapi tak ada simbol 90 darjah di antara salah satu sudut tu, okey, ni dua garis ni dipanggil sebagai intersection line sahaja. Titik persilangan. Okey. Titik intersection line ni tak semestinya perpendicular. Okey, dia dikatakan perpendicular bila mana dia punya sudut ni adalah 90 darjah.
Okey, so garis AB dan CD ni dia bersilang, dia adalah intersection. Dalam masa yang sama dia membentuk 90 darjah. Okey, barulah dipanggil sebagai perpendicular line. Syarat dia mesti 90 degree. Okey, dan seterusnya parallel line. Okey, parallel line adalah garis yang selari. Okey, kita tengok parallel line akan menggunakan simbol anak panah ni lah. Okey, bila ada dua simbol ni, dia menunjukkan garis AB dan CD adalah selari. Okey, so kalau kita ada dua lagi garis belah sini pula kan. Okey, so kita boleh tandakan dengan dua anak panah pula lah untuk membezakan garis selari ABCD dengan garis yang merah tu. Okey, kita teruskan dengan bahagian yang kedua, iaitu angle. Okey, angle is a measurement of rotation. Okey, untuk mengukur pusingan. Okey, unit yang digunakan untuk angle adalah degree. Okey. Okay, angle is performed by two lines that meet at a point called vertex. Okay, jadinya angle tu akan terbentuk bila kita ada dua garisan yang bertemu di satu titik. Okay, pada titik A ni. Okay, so titik A ni dipanggil vertex ataupun bucu. Okay, bila ada dua garis bertemu, kita dapat lihat terdapatnya wujudnya satu bukaan kat tengah ni. Jadi bukaan ni dipanggil sebagai angle. Okay? Alright. Cara untuk membaca sudut yang berwarna merah ni, okay, kita boleh baca dia sebagai sudut BAC, ataupun sekadar guna A sahaja, sudut A, ataupun kita boleh guna simbol hat pada pada huruf A tu. Okay, kalau kita perhatikan dia guna BA, pada A tu ditandakan, barulah diikuti dengan C. Okey, kebiasaannya kita akan baca dia sebagai sudut BAC lah. Tempat bucu ni, tempat sudut tu akan berada di bahagian tengah. Bermula di B, A, C. Alright. Di dalam satu bulatan, satu bulatan akan ada jumlah sudut sebanyak 360 darjah. Okey. Jadi, kalau ditanya separuh daripada bulatan tu, kita just bahagi kepada 2. Jadi jawapannya adalah 180 darjah lah. Seterusnya kalau dibahagi kepada 4 bahagian. Okey, so kalau 4 bahagian, dia akan jadi satu bahagian tu 90 darjah. Okey, seterusnya kita akan tengok jenis-jenis angle. Alright, dimulai dengan acute angle. Okey, so acute angle, dia macam comel gitu. So acute angle tu adalah sebarang sudut yang bernilai kurang daripada 90 darjah. Okey, katakan saya labelkan sudut tu sebagai simbol theta. Okey, jadi nilai theta tu adalah kurang daripada 90 darjah. Sebarang sudut yang kurang daripada 90 darjah dipanggil sebagai acute angle. Alright. Tapi bila dia dah cukup 90 darjah, okey, so namanya adalah right angle lah. Okey, 90 darjah tu maksudnya bersudut tegak. Jadi simbol untuk menunjukkan 90 darjah, kita boleh guna simbol 4 segi macam ni.
Okey, seterusnya. Okey, so theta right angle tadi, nilai theta dia adalah bersamaan dengan 90 darjah. Okey, obtuse angle adalah sebarang sudut yang melebihi 90 darjah dan kurang daripada 180 darjah. Okey, so dia punya range tu lebih besar daripada 90 darjah dan kurang daripada 180 darjah. Contoh dia 91, 91 darjah, 92 darjah hingga ke 179 darjah. Okey, so itu adalah obtuse angle. Alright. Berikutnya adalah reflect angle. Reflect angle ni adalah sudut-sudut yang besar. Okey, dia adalah melebihi 180 darjah tetapi kurang daripada 360 darjah. Okey. So contohnya 200 darjah, 270 darjah, 300 darjah tu adalah reflect angle. Alright. Pada satu garis lurus, okey, pada garis lurus, nilai sudutnya adalah bersamaan dengan 180 darjah. Dipanggil juga angle on a straight line. Dan yang terakhir, okey tadi pada satu putaran lengkap, whole turn, jumlah sudut dia adalah 360 darjah. Okey, jadi kita boleh simpulkan melalui rajah ni. Alright, bermula dengan jika tak ada sebarang bukaan sudut, itu adalah kosong darjah lah. Okay, jika ada satu, bermula dengan sedikit bukaan tu bermula daripada 1 darjah hingga ke 89. Jadi namanya adalah acute angle. Sebarang sudut bermula daripada 1 darjah ke 89 darjah adalah acute angle. Okey. So bila cukup 90 darjah, okey, ini adalah right angle. Okey, di mana simbol dia adalah segi 4. Okey. Berikutnya, bermula 91 darjah sehingga ke 179. Okey, so ni adalah obtuse angle. Alright, dia punya julat adalah melebihi 90 darjah kurang daripada 180 darjah. Okey, bila cukup separuh ni ataupun pada satu garis lurus, jumlah sudut adalah 180 darjah. Okey, seterusnya di bahagian bawah ni bermula 181 sehingga ke 359. Alright, so ni adalah reflect angle. Okey, nilai theta melebihi 180 dan kurang daripada 360 darjah. Okey, so bila cukup satu putaran lengkap, nilai sudutnya adalah 360 darjah lah. Okey, the whole turn. Satu putaran lengkap bersamaan dengan 360 darjah. Okey. Seterusnya pula kita akan tengok properties of angle. Okey, sifat-sifat angle. Okey, yang pertamanya adalah complementary angle. Okey, di mana X tambah Y akan menghasilkan 90 darjah. Okey, di sini ni kan sudut tegak 90 darjah. Jadi sudut X ditambah dengan Y akan menghasilkan 90 darjah. Sebagai contoh, katakan sudut X ni adalah 40 darjah. Okey, so soalan dia apakah nilai sudut Y? Okey, so kita just ganti dalam dia punya equation ni lah. Nilai X tu diberi sebagai 40. Kita nak dapatkan nilai Y. Okey, dia adalah bersamaan dengan 90 darjah. So, jawapan untuk Y adalah 90 tolak 40. Okey,
So, sudut Y adalah 50 darjah lah. Okey, disebabkan X tambah Y bersamaan dengan 90 darjah. Itu adalah complementary angle. Okey, seterusnya adalah supplementary pula. Okey, supplementary ni untuk satu straight line lah. Pada satu garis lurus, jumlah sudut dia adalah 180 darjah. Di mana X tambah Y 180. Okey. Contoh seterusnya, kalau diberi nilai Y tu 100 darjah. Okey, boleh teka tak nilai X berapa? Okey. So, jawapan dia adalah 80 darjah lah. Okey. Sebab untuk dapatkan X, kita tolakkan 180 dengan nilai Y. So, dia akan menghasilkan 80 darjah. Alright. Berikutnya adalah adjacent angle, sudut bersebelahan. Okay, sudut bersebelahan ni dia berada pada satu garis lurus. So, jumlah sudut dia pun adalah 180 darjah juga. Okay, sama macam supplementary angle. Alright. Interior angle pula, kalau adjacent tadi sudut bersebelahan, dia pada satu garis lurus. Interior ni adalah sudut pedalaman. Sudut pedalaman Okey, kalau kita tengok CD dan EF ni adalah garis lurus. Okey, dipintas oleh satu garis lurus AB. Satu garis lurus AB memotong parallel line CD dan EF. Maka terbentuklah 4 sudut kat dalam tu, iaitu AB, C dan D. Okey. Alright, untuk A dan B dipanggil sebagai interior angle yang pertama, manakala C dan D interior angle yang kedua. Okey. Kalau kita nampak dia macam huruf C kalau kita tengok secara kasarnya. Boleh perasan tak dia C, dia gitu kan? Okey, so saya panggil dia sudut C lah. C ni B tambah C, dia akan menghasilkan 180 darjah sudut pedalaman. Begitu juga A tambah B. Sudut A tambah sudut B pun menghasilkan 180 darjah juga. Okey. Alright. Corresponding angle. So, apa dia corresponding? Sudut yang sepadan. Okay, dia case kita ada dua parallel line sama macam tadi, CD dan EF, and then ada satu garis AB ni, dia memotong parallel line tu. Okey, jadi kini garis lurus AB ni memotong. Dalam kes ni, sudut A di atas tu adalah sama ataupun sepadan dengan sudut B di bawah. Maksudnya kalau diberi nilai A tu adalah 100 darjah. So, kita boleh kata sudut di bawah tu pun 100 darjah juga. Okey, manakala sudut C adalah sama sepadan dengan sudut D. Okey. A sama dengan B, manakala C akan sama dengan D. Dia sepadan. Kalau saya keluarkan dia punya bentuk ni, dengan syarat dua garis tu mesti selari lah. So, A di atas, dia adalah sama nilai dengan di bawah. Begitu juga, kalau sudut sebelah sini pun sama. Yang hijau ni dia akan sama dengan yang belah sini. Okey. Seterusnya, opposite angle. Opposite angle ni sudut yang bertentangan. Sudut A di atas akan sama dengan sudut B di bawah. Manakala sudut C adalah sama nilai dengan sudut D.
Okey, dia macam huruf X gitu. Yang atas sama dengan bawah. Okey, manakala yang belah kiri dia akan sama dengan belah kanan lah. Alright, so yang terakhir di sini adalah alternate angle. Okey, alternate angle ni adalah sudut selang-seli. Okey, C dia sama dengan D, manakala B adalah sama dengan A. Okey, cara mudah nak tengok dia macam huruf Z gitu. Di mana atas dan bawah tu mesti syarat dia parallel dulu lah, dia mesti selari. Jadi yang kat tengah ni nilai dia adalah sama dengan di bawah. Okey, nilai sudut dia adalah sama. Okey, so antara banyak-banyak properties ni boleh disimpulkan akan ada 3 keadaan yang mana jumlah nilai sudut dia adalah sama. Yang pertama tu corresponding. Okay, cara nak mudah dia, ingat huruf F tau. Dia macam huruf F gini. Okay, huruf F di mana sudut kat dalam ni dia sama dengan di bawah. Yang kedua, yang memberi nilai yang sama juga adalah huruf X. Kalau X tu yang atas, dia sama dengan bawah. Okey. Dan yang ketiga adalah huruf Z. Alternate angle tu adalah huruf Z, di mana kat dia panggil celah ni kan, dia sama dengan yang celah di bawah ni. Okey, so F, X dan Z memberi nilai sudut yang sama. Okay, ingat 3 tu huruf F, X dan Z. Okay, F, X dan Z memberikan nilai sudut yang sama. Okay, sebaliknya kita akan tengok 3 kes yang akan menghasilkan 180 darjah pula. Okey, ni kan 180 darjah ni. Dalam situasi macam mana pula dia menghasilkan 180 darjah? Okey, so saya tuliskan kat sini. Okey, yang pertama tu pada straight line, pada satu garis lurus, iaitu supplementary ataupun adjacent. Pada satu garis lurus dia akan menghasilkan 180 darjah. Okay, let's say A, sini B kan. Okay, so A tambah B adalah 180 darjah. Okay, kes yang kedua. Pada interior. Interior tu huruf F gitu. Okay, huruf F bukan juga, sorry. Huruf F tadi dia 180 darjah. Dia huruf C. Interior di mana kalau kat atas tu A, kat bawah tu B. Alright, so sama. A tambah B pun akan menghasilkan 180 darjah juga. Dan kes yang ketiga. Okey, yang ni tak ada dalam nota. Okey, so untuk pengetahuan semua, mungkin ada pun mesti dah ada yang dah tahu. Okey, kes yang ketiga yang turut akan menghasilkan 180 darjah adalah pada satu segitiga. Pada sebarang segitiga, asalkan bentuk tu segitiga, kalau kita lihat dia ada 3 bucu kan. So saya perlu labelkan dia A, B sampai ke C lah. Untuk satu triangle, A tambah B tambah C akan turut menghasilkan 180 darjah juga. Okey. So 180 dia akan terbentuk pada straight line. Kes yang pertama, jumlah sudut tu adalah 180 darjah pada straight line. Yang kedua pada interior. Interior tu yang huruf C ni kan. Dan yang ketiga, pada sebarang segitiga, jumlah sudut di dalam tu adalah 180 darjah. Manakala sudut-sudut yang bernilai, sudut-sudut yang sepadan, yang sama nilai, pada 3 keadaan juga, iaitu pada cara senang dan ingat,
cuma ingat pada huruf F, huruf X, F tadi adalah opposite. Sorry, F tadi adalah corresponding, sepadan. X untuk opposite. Dan yang ketiga, pada huruf Z, alternate angle. So, yang saya lorekkan merah tu, nilai sudut dia adalah sama nilai. Okey, kita cuba selesaikan beberapa contoh soalan. Okey, example 3.1, identification of angle. Okey, kita akan kenal pasti nama-nama sudut. Okey, so kalau 148. 148. Okey, ingat lagi ke tadi? Right, so kalau 148, kita panggil dia sebagai obtuse. Okey, so dia punya karakter tu, kita just tulis dia punya range lah. Nilai sudut-sudut dia di antara 90 darjah hingga sebelum 180 darjah. Okey. Soalan yang kedua 56. 56 sudut yang kecil kan. So yang kecil tu yang comel-comel, yang cute-cute gitu. Okey, so nama sebenar dia adalah acute angle. Sudut-sudut kecil yang kurang daripada 90 darjah. Okey. Jika sudut tu besar, 214, tu adalah reflect angle. Okey, reflect angle lah. Okay, saya tulis reflect je. Okey, iaitu sudut-sudut yang melebihi 180 darjah dan kurang 360. Okey. So 214 tu di antara range ni. So tu adalah reflect angle. Okey, so yang terakhir 90 ni nama dia adalah right angle. Okey, so sepatutnya ada angle lah di belakang ni. Okey, right angle tu maksudnya nilai theta tu bersamaan dengan 90 darjah. Okey. So tu adalah name of angle dan dia punya karakter, sifat dia. Okey, example 3.2 pula. Okey, boleh lihat pada soalan A. Okey, if angle ABC equal 105 degree, find the value of Y. Sudut Y berada di sini. Dia kata jumlah sudut dia ABC ni adalah 105, 105. Okey. Boleh nampak 105 tu semua kita nak nilai Y sahaja. Alright. Untuk dapatkan Y, caranya adalah kita tolakkan sahaja 105 dengan sudut yang diberi inilah 86 darjah. Okey. Jadi jawapannya adalah 19 darjah. Okey. Itu soalan yang pertama. Sebab dia bukan garis lurus. Kalau garis lurus 180. Yang ni yang dibagi adalah 105 sahaja. Okey, soalan B. Find the value of X, Y and Z. Okey, kita mulakan dengan X dulu. X di atas ni. Okay, disebabkan kita ada straight line kat sini 180 darjah. Okey, diberi sudut di sebelah sudut X adalah 47. Okey, jadi untuk dapatkan sudut X, kita tolakkan 180 dengan 47. Jadi jawapannya adalah 133 darjah. Okey, itu untuk sudut X. Berikutnya kita akan cari Y dan juga Z. Okey. Nak cari Y ataupun Z. Kita cuba perhatikan betul-betul sudut Y tu. Perasan tak dia macam membentuk huruf Z kat sini?
Okey, di mana kalau huruf Z, kita dah belajar tadi, nilai sudutnya adalah sama. Okey, kalau kat sini X, kat sini Y, nilai dia adalah sama. So, dalam kes ni, sudut Y adalah sama dengan sudut Z. Y adalah bersamaan dengan sudut Z. Sudut Y adalah sama dengan sudut X. Jadi, sudut X tadi adalah 133 darjah. So, Y pun sama, menghasilkan 133 darjah juga. Okey. Dan yang terakhir untuk dapatkan sudut Z. Okey, dia sama kes macam X tadilah. Pada satu garis lurus, dia akan menghasilkan 180 darjah. Okey, so sudut Y kat sini 133. Okey, so sudut Z ni ataupun kita boleh tengok dia sifat yang sama macam tadilah. Okey, alternate angle. So, nilai Z tu sama dengan sudut di atas, iaitu 47 darjah. Okey. Okey, selain Z, ada dua lagi yang menghasilkan nilai sudut yang sama. Okey, siapa tahu jawapan dia? Alright, kita ke soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir minta dapatkan find the value of X, Y and Z. Alright. So, kita mula daripada saya nampak macam nak cari Y paling senang kat sini. Okey, Y ni dia berada pada satu garis lurus. Okey, jadi nilai sudut dia adalah 180 darjah. Okey, untuk dapatkan Y, kita tolakkan 180 dengan 60. Okey, so jawapan dia adalah 120 darjah lah. Alright, so kita dapat nilai Y 120. Kita boleh label kat sini. Okey, seterusnya kita akan cari Z dan juga X. Okey, sudut Z tu dia berada di atas. Okey, kalau tengok sekali lalu dia macam huruf Z juga kat sini kan. Bila Z tadi sudut di sini dia sama macam nilai di bawah. Okey, alternate angle. Okey, dan di sini yang bawah ni pula adalah sama dengan sebelah sini. Ni adalah sepadan. Sudut sepadan. Okey, jadi boleh tahu dah jawapan dia. Nilai Z tu sebenarnya 60 darjah juga. Okey, sebab kita pakai dua huruf kat sini yang menghasilkan nilai sudut yang pertama. Nilai sudut yang sama. Okey, yang pertama tu Z dan yang kedua ni dia, okey saya padam dulu. Yang tadi Z kan, untuk yang kedua ni dia adalah huruf F sebenarnya. Huruf F ni dia baring ni, dia tidur. Okey. So, bila sini 90 darjah, sini pun sama. 60, sini pun 60 darjah. Okey, so kita guna properties yang kedua. Sudut sepadan. Okey, iaitu huruf F. F kat sini, dia sama. Kalau Z tu, kat dalam, dia punya bucu dia. Alright, so kita dapat F 60 darjah juga. Okay, so untuk menjawab soalan yang terakhir, sudut X. Okay, X ni daripada sini ke sini. Okay, boleh nampak kat situ simbol 4 segi tu. So 4 persegi tu memang khas untuk right angle. 90 darjah. Okay, dalam satu putaran lengkap, one whole turn dia bersamaan dengan 360 darjah. Jadi kita tolakkan dua nilai yang dah ada tu. Yang biru 60 darjah. Manakala yang di bawah tu adalah 90 darjah ya, right angle. So kita tolakkan kedua-duanya. 360 tolak 60 tolak lagi 90 darjah right angle di bawah. Maka jawapannya adalah 210 darjah. Okey, itu sahaja untuk
angle and straight line.